السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kehadiran dan kedatangan kita pada malam ini termasuk daripada asbab yang memudahkan urusan kita di hadapan Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. Hadis yang kita akan bincangkan pada malam ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Mari kita tengok apakah maksud terjemahan kepada hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu katanya, sahabat yang meriwayatkan hadis ni namanya Nawas. An-Nawas bin Sam'an, dia riwayatkan hadis ni daripada Nabi. Apa yang Nabi kata? Nabi kata al-birru, kebaikan itu ialah, yang dikatakan kebaikan, kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah seseorang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wal ithmu, dan yang dikatakan dosa itu adalah ma haka fi nafsika, sesuatu perbuatan atau perkataan yang tidak tenang oleh hati kamu. Sesuatu perbuatan yang menyebabkan hati kita gelisah, hati kita tak seronok, hati kita rasa gundah gulana, rasa tak syok dengan perbuatan itu. Yang kedua, yang dikatakan dengan dosa itu ialah kamu tidak suka perbuatan yang dilakukan itu diketahui oleh orang lain.
wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kamu tak suka orang tahu perbuatan itu. Kata para ulama, berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi ni, dosa dapat diketahui dengan dua alamatan. Dosa ni dia ada dua tanda. Alamatan, dia ada dua tanda. Alamat. Yang pertama, perbuatan itu menyebabkan hati kita tak seronok, hati kita rasa bimbang, hati kita rasa resah, gelisah, dan dia menyebabkan kita runsing. Yang kedua, yang dikatakan tanda perbuatan, perkataan, tindakan itu dosa, benda yang dilarang oleh agama. Kamu tak suka kalau orang tahu kamu buat. Jadi berdasarkan kepada hadis ni tuan-tuan, mana-mana perbuatan, tindakan, perkataan yang kita nak buat, yang kita nak cakap, kalau ada dua tanda ini, besar kemungkinan ia adalah sesuatu yang diharamkan. Baik, kita pergi satu-satu berkaitan dengan hadis ni. Yang pertama, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kebaikan itu ialah perangai yang elok, akhlak yang elok. Soalan saya, kebaikan ni ada satu ni saja ke? Bagi orang makan, sambung silaturahim, salat, baca Al-Quran, buang benda-benda yang mengganggu di jalan, memenuhi jemputan, ziarah orang sakit, mengunjung orang mati, semua ni kebaikan. Tetapi Nabi bila dia sebut al-birru, kebaikan itu terkandung di dalam akhlak yang mulia, yang paling besar, yang paling pokok, yang dikatakan al-bir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan. Kebaikan itu yang paling besar, akhlak. Dia macam Nabi sebutlah. Sekali lagi tuan-tuan kata, yang baik itu akhlak aja. Yang baca Quran ke, yang puasa sunat ke, yang khidmat pada ibu bapa ke, yang jaga anak-anak, yang ni bukan kebaikan. Tak. Nabi hanya sebut benda yang paling besar. Macam kita lah, dalam percakapan kita, kita bukan nak cerita semua, kita hanya sebut yang penting ya. Kita, anak kita nak pergi mengaji, kita akan kata apa? Mengaji elok-elok lah. Anak kita pergi mengaji, makan pun tak, tidur pun tak. Orang telefon mai jatuh sakit, masuk hospital, kita pun pergi, pasal apa abang? Abang tak makan, abang mengaji ya. Awak abang tak makan. Ayah suruh mai mengaji, ayah tak habaq suruh makan, tak habaq suruh tidur. Ayah habaq apa? Hampi hang mengaji elok-elok. Ayah tak kata hampi mengaji, hang makan elok-elok, hang tidur sama, hang jangan lupa mandi, hang jangan lupa pakai baju. Betul tak? Kita tak habaq, kita hanya pesan benda apa? Benda yang paling besar, tujuan yang paling utama. Hak yang kecil-kecil ni hampa faham ke diri lah. Macam tu juga bila Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa?
Al-Hajjul Arafah. Haji itu ialah Arafah. Adakah kita pergi Mekah haji itu kita wukuf saja? Kita ada sa'i, kita ada tawaf ifadah, kita ada melontar jamrah, kita ada sembelih hadiu. Banyak tak? Tapi pasal apa Nabi kata haji itu Arafah? Yang paling besar menentukan sah tak sah haji duduk pada wukuf. Dia pipi tawaf pun tak buat, sa'i pun tak buat, melontak pun tak buat. Orang tanya pasal apa? Haji ni wukuf. Yang lain Nabi tak habaq. Hang jangan duk buat pandai. Bukanlah Nabi tak habaq. Benda tu benda besar, yang lain tu benda kecil. Dalam hidup kita, benda yang paling besar akhlak. Sebab itu orang dia nak suka kat kita, dia akan tengok perangai. Perangai ni menentukan penilaian orang pada kita. Orang tak kata bagus anak hang, awak ah. Orang akan kata bagus pasal apa? Perangai dia baik. Masuk bagi salam, cakap tertib. Orang nak nilai, nak ukur, nak tentukan kita tu lagu mana, duduk di perangai. Dia bukan duduk pada benda lain. Dalam kehidupan kita, muka kita orang nilai, kelulusan kita orang nilai, duit ringgit atau benda kita orang nilai. Tapi yang tu orang tak kata elok tak elok. Ya orang kata perangai. Bagus anak hang, duit banyak. Tak. Bagus anak hang, muka elok. Tak. Bagus anak hang mengaji tinggi. Tak. Bagus anak hang, perangai elok. Yang menarik, yang menjadi tarikan adalah pada perangai tu. Sebab itu Nabi dia sebut al-bir, kebaikan itu pada akhlak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata ma athqalu fil mizan. Tidak ada yang paling berat bila diletakkan amalan kamu di atas mizan melainkan perangai yang baik. Letak amalan tu ringan, letak amalan ni ringan, letak amalan tu bolehlah tahan berat sikit, mai-mai perangai menang terus. Pasal itu manusia ni dia dapat menarik dan dia dapat memikat orang dengan akhlak. Sebab itu Nabi kata innama bu'istu liutammima masalih. Dalam sebahagian riwayat makarim al-akhlaq. Tuhan menghantar aku untuk mengajar perangai yang baik. Dan kalau tuan-tuan tengok pada diri Nabi, benda yang paling besar orang boleh ikut Nabi bukan pasal keturunan dia, bukan pasal pandai dia, bukan pasal hebat berpidato, pasal perangai dia bagus. Sebab itu bila dia balik, dia kata dekat Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Ada benda yang buruk akan jadi pada aku. Khadijah kata apa? Tak, Tuhan tak naya hang. Perangai hang bagus. Hang sambung silaturahim, hang tolong orang susah, hormat orang tua, sayang budak-budak. Tuhan takkan buat naya dekat hang. Tengok Khadijah sebut apa? Perangai. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita berhubung dengan Allah ni pada waktu-waktu tertentu ya. Lebihnya, yang banyaknya kita berhubung dengan manusia. Dengan Tuhan ni 5 kali sehari. Kemudian kita tambah semayang-semayang sunat. Habis ya. Tapi dengan orang mangkit, tidur,
urusan dengan bini kita, anak-anak kita, jiran kita, rakan yang kerja sekali dengan kita, masyarakat kita, orang kampung kita, jemaah masjid kita. Kehidupan kita ni senantiasa berkait dengan orang. Sebab itu antara hubungan hablun minallah, dia sebut juga hablun minan nas. Pasal itu Nabi kata, siapa yang boleh jaga mulut dia dan kemaluan dia, aku akan jaga satu kerusi untuk dia dalam syurga. Nabi tak kata siapa mangkit mayang tahajud. Nabi tak kata siapa baca Quran banyak. Nabi tak kata siapa puasa Isnin Khamis. Nabi kata siapa jaga mulut dengan jaga kemaluan. Orang tanya dekat Nabi, ayyul akthar, apa yang paling banyak menjadi penyebab manusia masuk dalam syurga? Nabi kata apa dia? Yang menyebabkan banyak manusia masuk dalam syurga ni, perangai yang baik. Manusia tak masuk dengan ibadat-ibadat yang tu besar tu, tapi manusia masuk dengan kelaku dan perangai yang baik. Maka ini apa yang Nabi sebut pada peringkat awal. Lepas tu Nabi kata apa? Wal ismu, dosa. Tuan-tuan, kadang-kadang ada benda kita tak tahu Tuhan larang ke tak larang. Sama ada ilmu kita tak cukup atau benda tu kita tak pernah jumpa. Ada tak perbuatan yang tuan-tuan wah-wah? Boleh ke tak boleh? Elok ke tak elok? Boleh buat ke tak boleh buat? Tuan-tuan dia panggil taraddud. Wah-wah, berbelah bahagi. Kadang kita pergi duduk dengan mereka, kita duduk berasa macam mereka bercakap tu benda tak elok. Tapi kita nak kata tak elok, kita nampak takkan mereka ni nak bercakap tak elok, takkan benda ni salah. Pernah tak tuan-tuan berhadapan dengan satu situasi, tuan-tuan tak boleh nak decide, tak boleh nak buat keputusan sama ada benda tu salah ke tak salah, benda tu boleh ke tak boleh. Macam mana nak buat? Nabi suruh tanya diri. Satu hari ada satu orang sahabat nama Wabisah bin Ma'bad. Nama dia apa? Wabisah bin Ma'bad. Tuan-tuan tengok. Dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya dekat Nabi. Nabi kata, aku mai tu Nabi boleh tahu dah. Jita tas'alu 'anil bir. Hang mai ni Wabisah, hang nak tanya tentang soalan macam mana nak kenal hak baik ke? Betul tak? Dia kata, na'am. Betul. Wahyu dah habaq lah dekat Nabi. Nabi bukan tok umur. Nabi bukan jenis tengok muka aku tahu dah apa dia masalah hang, tak payah duk cerita. Yang tu bukan Nabi. Nabi tahu melalui wahyu. Jita tas'al 'anil khair. Betul tak hang mai nak tanya macam mana kita nak kenal benda baik, yang mana baik, yang mana tak elok? Dia kata betul Rasulullah. Rasulullah habaq dekat dia. Cara nak tahu tu, istafti qalbak. Hang minta fatwa dengan diri hang. Tanya hati hang. So bila kita tak tahu orang mari amalan apa, petua apa, ajaran apa, orang mai habaq petua apa, amalan apa, ajaran apa, orang ajak buat apa, baca apa, kita tak tahu. Nak kata tak boleh, ni ayat Quran. Dia kata hang balik hampir amal benda ni, insya-Allah kalau hang amal
hang apa-apa ni jadi kebal ke apa ke gumana ke apa semua ni, kita nak kata tak boleh ayat Quran. Dia kata kalau hang masuk. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, benda yang bahaya dalam diri kita apa dia? Benda yang dibalut dengan agama. Sehingga kita tak tahu benda tu betul ke salah. Nak kata salah, kita pi ni tu bomo, saya berkenan dengan perempuan tu. Lepas tu 3-4 kali dah saya minta, dia tak mau. Lah saya main minta buat bagi dia jadi bodoh, mau dekat saya. Tok bomo pun kata boleh kita ikhtiar minta ke Allah Ta'ala. Allah, kita try tengok, kita ikhtiar, kita minta ke Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jibril, Ya Mikail, Ya Ali, fuh kanan, fuh kiri, berkat baginda Ali. Oh, tuan-tuan mau kalau dengar lagu ni, lagu mana? Allah. Ha? Yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Janganlah nampak melainkan aku, tidur ia pada aku, jaganya juga pada aku, berkat Nabi Ibrahim. Puh. Oh, tu dia. Nak duk mangkit dah, nak duk mangkit dah. Nak duk mangkit tuang dah. Dengar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Oh, lagu mana tuan-tuan? Dia jadi tak? Dia jadi. Lagi nak karut, pi menurun nombor. Dia tatuk, saya ni banyak kali dah try. Duk nampak macam kelam, tuk tolonglah. InsyaAllah semua benda kalau kena dengan ikhtiar dia Tuhan bagi ya. Bukan kita nak buat benda tak elok, kita nak cuba tengok kod rezeki kita mai kod tu. Bolehkah Tok tolong tengok? InsyaAllah Tok nak semayang sak 2 rakaat, nak minta petunjuk tengok. Habis Tok semayang Bismillahirrahmanirrahim, pakai angkat tangan. Yang mana ada pen, bawa keluar atas tulis. Kok sat lagi dia mai waktu kita duk berdoa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, kunci rezeki semua pada Engkau ya Allah. Kami datang ikhlas ni, yang mana nak terbit-terbit buang, yang mana nak kelam pecerah buang, yang mana samar-samar perjelas buang, berkat anak cucu Nabi Adam ya Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Esok habaq main nombor 1 berapa, nombor 2 berapa. Ku anak cucu nak boleh tolong ya Rahman, Ya Rahim. Pada Engkau kami berserah, tak ada kuasa tokek ke siapa ke, melainkan apa yang Kau kehendak jua. Tuan-tuan nak kata lagu mana? Yang ni yang dia kata talbis. Yang berapa ramai duk amal khurafat, duk amal perkara tahyul, bila dibalut dengan agama, bila dibalut, disulam, diselik dengan ayat Quran, dicampur, tu yang tuan-tuan pergi duk tengok rajah lukis mai alif lam ha ra min, buat gambar orang. Ada ni ilmu batin, ilmu nak pekerah, ilmu nak pelembut, ilmu nak pekuat. Ada. Dia lukis mai tuan-tuan alif apa alif? Alif apa alif? Alif kemaluan lelaki. Ha bukan ha. Ha kemaluan perempuan. Dia tulis ni alif lam ha, buat huruf Quran apa semua. Sebelum nak bersama, ambil ayat Quran ni, hak yang tuk tulis ni, buh bawah tilam yang hampa nak bersama tu. Tengok dia jadi lagu mana. Ni saya nak
Pasal tu kita nak bongkar golongan yang dia panggil uskun. Tahu uskun? Ustaz bertopengkan dukun. Singkatan dia uskun. Kalau Tok Bomo yang jedih pakai kuning apa, kita pun tengok mengarut. Tapi kalau main lagu saya ke apa ke, orang jadi tenggelam punca, orang jadi kelam mata, orang jadi kelabu asap. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, antara benda yang agama suruh kita ambil pedoman, hati nurani kita. Tapi syarat dia kata para ulama, hendaklah hati yang kita nak minta pedoman dan panduan itu hati yang bersih. Hati yang lagu mana ni? Yang Nabi kata istafti qalbak, tanya hati hang. Hati lagu mana tuan-tuan? Hati yang bersih, hati yang tak ada dosa, hati yang suci. Bolehlah kita minta panduan. Mau kalau tanya hati hok kelam kelemak ni, sebab itu dalam satu hadis tuan-tuan ni, yang duk tuan-tuan, dia kata saya duk buat tak berasa apa pun ustaz. Dia lain. Hati orang beriman, hati orang yang bersih, hati yang putih ni, dia kalau dia tak, dia memang Tuhan pandu dia tau. Dia automatik. Dia nak ambil, dia kata tak apa ambil, pasal apa tak boleh? Aku tak boleh. Kadang-kadang kita tengok ada di kalangan sahabat kita ambil benda haram, buat benda haram, dia tak rasa apa. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa gelisah. Cuba tengok tuan-tuan, sebahagian kita tak semayang, dia boleh makan hidup elok. Dia tak semayang, dia buat dosa, dia tak ada. Kita tengok hidup dia okey, hati dia hitam. Tuan-tuan bukan kata tak semayang, semayang sayuk pun hangat tak ada dah. Kan? Kita duk besar semayang awal, semayang di masjid, orang mai di rumah. Kawan tu tak tahulah kan, tapi kita melisah. Orang dah azan, masuk waktu yang dia duk rancak sembang. Kita ni pasal hati kita bersih, hati kita hidayah. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun. Satu orang manusia bila dia buat dosa, satu nuktah, titik hitam akan lekat di hati dia. Lepas tu fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqalat qalbah. Bila dia buat dosa, dia istighfar, dia minta ampun, dia bertaubat, Tuhan basuh balik. Kemudian kata Nabi, wa in ada, tapi kalau dia ulang balik, zida, dia tambah apa semua, hati dia akan jadi kelam. Tuan-tuan bisa dengar ada ayat yang Allah Ta'ala baca, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Tu baca ayat tu, kalla bal rana ala qulubihim. Apa maksud dia? Allah kata, apabila titik-titik hitam itu memenuhi hati mereka, diselaputi dengan dosa-dosa, maka mereka tak rasa lagi dosa yang mereka buat. Tak ada apa saja, tak berasa apa. Pasal tu orang boleh mencarut, kita dengar naik malu. Orang, tuan-tuan, yang duk jadi dalam dunia kita ni, orang yang buat tak rasa apa, yang dengar dengan tengok yang rasa. Satu orang boleh pergi merkit, boleh keluar kangak,
pakai, nampak atas bawah, dalam luar. Dia tak rasa apa. Kita yang pakai tutup, naik malu. Kita yang dia yang telanjang, kita yang malu. Betul tak tuan-tuan? Dia yang cakap, kita yang naik telinga ni jadi, astagfirullah. Kita yang tolong istighfar untuk dia. Sedangkan orang yang buat, orang yang cakap, dia tak rasa apa. Apa yang membezakan dua benda ni? Pada hati. Oleh kerana hati kita tuan-tuan bersih, hati kita masih putih, masih dipelihara oleh Allah. Jadi bila kita tengok benda dosa tu, kita tak mau. Tuan-tuan tahu dosa ni, saya nak cerita satu kata-kata yang disebut oleh Muhammad bin Al-Wasi'. Dia ni tabi'in besar. Doa dia mustajab. Sehingga bila tentera Islam perang, orang akan pergi cari Muhammad bin Wasi'. Orang akan kata, doa. Kita nak kalah Muhammad, doa. Ketika dia angkat tangan, orang kata apa? Tangan Muhammad yang angkat kepada Allah itu lebih baik daripada pedang yang sedang berperang. Mustajab doa dia. Tabi'in, orang sangat hormat dekat dia pasal doa dia sangat makbul. Dia angkat saja, Tuhan akan penuhi. Bila tentera nak kalah, dia angkat, menang. Tu Muhammad bin Wasi', tabi'in. Dia kata apa? Dia kata kalaulah manusia boleh bau dosa, bila kita buat dosa ni keluarkan bau, tak ada siapa yang akan duduk dekat dengan kita. Tu Muhammad bin Wasi' kata. Tapi hari ni orang boleh buat dosa dengan tak rasa apa. Dia tak feel apa. Sedangkan dosa itu busuk. Cuba bayang tuan-tuan, bila kita buat satu dosa, dia keluarkan satu bau. Kita buat satu dosa, dia keluarkan bau. Satu hari kita buat 30-40 dosa, tak tahu busuk macam mana. Macam mana kita nak duduk, macam mana kita nak jalan, macam mana kita nak keluar. Tapi Muhammad bin Wasi' kata, dosa ini Tuhan tutup. Lepas itu bila kita buat, kita tak rasa apa. Sebab itu dalam hadis kata apa? Beza orang beriman dengan orang tak beriman. Dosa orang beriman, bila dia buat dosa, dia nampak macam bukit nak timpa dia. Dia punya takut. Tapi orang yang hati dia gelap, dia buat dosa seperti lalat yang main hurung di hidung dia. Dia qibah macam tu. Dia tak rasa apa. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan kata, dia ni muka kulit apa ni sampai tak tahu malu. Telinga pekak badak sampai tak dengar orang nasihat. Bukan masalah telinga, bukan masalah muka, bukan masalah mata, bukan masalah pendengaran, bukan masalah penglihatan, bukan masalah dia tak tahu. Masalah dia apa? Hati dia ditutup. Bila hati ditutup ni, mata boleh dengar, boleh tengok, telinga boleh dengar pun nothing. Pasal apa? Pasal telinga bila masuk dia keluar, mata bila tengok dia tak rasa apa. Pasal hati dia dah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mulakan dengan apa? Ditutup hati dia. Lepas tu baru Tuhan kata ala sam'ihim, telinga dia. Ala absarihim, barulah hati dia, penglihatan dia. Tapi Tuhan mulakan dengan hati dia. Jadi hadirin mukminin, kita nak kena beza. Yang suruh tanya hati ni, hati orang beriman. Contoh kita nak pergi buat jahat di belah siap, pi dengan malaun haprak lagu kita juga, kacang hantu cepra lagu kita juga. Kita pun tanya dia, kan? Kita bawa kereta, hang duk berasa apa aku ni berapa tak sedap hati. Kita kali pertama. Dia ni sampai hok jaga border pun kena. Minggu lepas tak mat. Kita hok bawa kereta ni, kawan baru nampak? Tanya kawan malaun ni, lingkup, tak apa kita nak pi ni. Tak apa aku banyak kali dah. Hang nampak sekali Bukit Kayu Hitam, perasan tak? Lepas pada Bukit Kayu Hitam, belah tu dah masjid. Perasan tak? Kita balik kita mayang 2 rakaat, kita buh RM20 dalam tabung ni. Okey
Ada orang dia tak ada apa. Kita ni, tuan-tuan, saya cerita sikit lah. Baru ni kita pi Phuket kan. Pi Phuket. Ada satu jalan, tuan-tuan kalau pi tak payah pi lah jalan tu. Kita pi. Jalan kita masuk jalan tu. Macam-macam tu ada lah. Kan? Jalan tempat orang baca Quran, apa Quran semua tu. Nak dijadikan cerita, saya pi dengan 3-4 orang ni, habis tak ada program malam free. Turun kita nak pergi tengok. Nak pergi cari baju. Dia kata kok tu memang banyak baju. Tapi kita duk pi pakai tak pakai baju. Dia kata ustaz masuk jalan tu banyak baju murah. Pilah dengan 2-3 orang. Oh semua ni ustaz-ustaz belakang doktor apa semua duk ada. Yang ustaz seorang ikut dengan kepiah lebah dengan baju Melayu apa semua ni. Kita tak apalah, kita pakai t-shirt ni, pakai seluar. Kata orang tangkap gambar jahanam aku. Ha? Masuk pergi jalan tu, Masya Allah, sakan tuan-tuan, dahsyat. Dunia duk ada di situ. Tapi orang ni, kita terkejut. Bila terkejut dengan jalan tunduk, tak tengok orang berdua, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duk kira nak berjalan, nak lari keluar ni. Nak bagi cepat lepas ni. Tapi kita duk tengok mana Arab penuh. Duk tengok orang menari ngapa segala bala ni semua ni duk ada Tak ada apa. Tak rasa apa. Kita kadang-kadang pi Penang, pi Langkawi pun pada pi Langkawi kan. Turun nak bawa anak-anak pi tepi pantai tu dia dengan sotong kering, dengan ikan tamban tergeliat, dengan apa semua ni. Pagang anak kita, jom naik kan. Kita nak pakai pakaian dalam ni, dalam rumah pun kita malu. Tapi boleh keluar tak apa saja. Siapa dia boleh jadi tak apa saja ni? Hati tu dah jadi tak ada apa. Tuan-tuan bisa tengok lah orang kencing manis. Orang kencing manis ni, dia punya sel dia dah mati lah. Sebab tu orang kencing manis ni, pasal tu saya tertarik. Masa saya duduk di Kelantan, pergi dengar kuliah Tok Guru ni Aziz di dataran Kota Baru tu, hari Jumaat. Bila cuti di Nilampuri Kelantan tu, kami akan naik bas Nilampuri, tempat saya belajar tu dekat dengan Kota Baru. Jadi kami naik bas ramai-ramai, pilah kuliah Tok Guru. Dia buat di dataran je, di depan pejabat PAS Kelantan tu, dia buat dataran. Ramai orang masa tu. Macam-macam tu ada. Saya tertarik satu kuliah dia sebut. Di kuliah dia kata hati orang yang beriman dengan hati orang tak beriman ni, dia macam tapak kaki yang dah kematu. Dah mampus dah. Saya nak bagi tuan-tuan faham, kita di belah utara ni biasa tengok orang buat bendang. Orang Kuala Lumpur yang duk sapu lotion, duk pakai stokin tu, dengan orang yang duk dia balik main bendang, dia kali pakai kasut nak masuk dalam petak ni. Bila kita jenis kulit Allah halui gebu mulu si pijak, ada jadi geli hari mai yang jenis kaki pecah kematu kerah. Kaki ni tuan-tuan, kalau gatal bukan boleh garu dengan tangan, dia kena tonyoh di ni. Dia kena pi di dinding ni, dia kena letak lagu tu. Ni macam belakang kita hok buat kerja ni, belakang hok berdamban ni, hok berdamban ni, kalau suruh garu, hang garu ke dak? Tonyoh tak sangka dah. Dia pi di dinding tu, baru dia nak berasa. Pasal dah mati dah sel tu. Mai pijak. Ni
Kita mau pijak duri keman menjerit tak tengok. Dia pijak duri keman mampu dengan tapak kaki tu. Tu duri tu. Duri ke? Dia tak berasa dah duri tu. Pasal dah mati dah. Kulit dah kerah dah. Jadi ini perumpamaan kepada hati. Hati yang bersih. Apabila dia buat dosa, dia dihantui perasaan bersalah. Dia gelisah. Dia rasa tak boleh duduk. Dia rasa tak tenang. Tapi kalau hati itu mati, dia tak rasa. Sebab itu Nabi kata, istafti qalbak. Tanya hati engkau ini. Hati yang qalbun salim, kata para ulama. Qalbun salim. Kan? Pasal itu saya ada kawan seorang. Duk hafal Quran. Bezalah budak-budak hafal Quran ni bukannya dia tengok apa sangat. Kan? Bukan boleh duk tengok duk hafal Quran ya. Kita yang tak hafal ni tengok segala-galanya lah. Ni dia keluar main tengok perempuan lagu tu pun malu. Kan? Malu. Rasa pasal tak pernah tengok. Tak pernah melihat benda-benda lagu tu. Satu culture shock. Oh, dia tengok balik Allah, balik. Hang tengok apa? Aku tengok tangan perempuan tu. Ya Allah. Aku tengok hang betih ke apa ke? Tengok tangan ya. Kan? Oh, dia jadi merah muka, merah telinga pasal malu. Pasal tu manusia ni bila dia tak ada malu, hati dia dicabut. Naza' malu tu, dia buat apa pun dia tak rasa. Maka sebab itu hadirin mukminin, jadi bila kita tak tahu kata benda tu salah tak salah, hati kita tak sedap. Hati kita tak syok. Hati kita rasa gelisah. Kalau benda tu ada pada tuan-tuan, tak jumpa dalil lagi, tak jumpa nas lagi, tak jumpa ayat Quran lagi, jangan buat. Berhenti. Pasal apa? Besar kemungkinan benda tu tak boleh. Yang kedua kalau tuan-tuan nak tahu yang kata tanda dosa tu apa dia? Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kamu tak suka orang nampak dan orang tahu benda tu. Jadi pasal tu dosa ni, satu ourselves, kita diri kita sendiri. Kita tahulah. Pasal tu bila kita buat dosa, kita tak cerita ke orang. Kita tak tunjuk ke orang. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak buat dosa. Oi! Mai tengok oi! Tak ada. Kita akan pergi tempat tersembunyi. Pasal tu orang main judi, orang pergi main nu dalam hutan. Orang pergi judi nu dengan sengak-sengak. Macam saya cerita kat tuan-tuan lah. Pergi beli nombor ekor, main dengan kereta pakai topi keledar. Saya pergi Watson. Sebelah kedai ekor tu ada Watson, pergi beli sabun. Turun main rentua ni pakai topi keledar. Jatuh naik kereta. Wih. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak mau bagi orang kelih muka dia. Hari tu sajalah tak ada parking, pi parking depan tu, kita pakai lebel lagu ni, keluar pi duk tengok. Allah, dia nak tulis pun tak ketahuan tua dah. Kita pejabat agama mana man. Kita nak kata macam ni, tak apa, tulis, fokus dulu. Saya ni abaikan macam tak nampak ya. Tak ada siapa nak boleh duduk tuan-tuan. Kita pakai lagu ni, tuan-tuan pakai lagu saya ni, pergi berdiri tempat kedai rekod tu tengok. Terkencing, terberak semua duk ada. Orang tak mau tahu. Orang tak mau kita nampak. Kita tahu dah kata benda tu salah. Kan? Nampak? Bila kita nak buat benda-benda tak elok ni, kan? Kita akan buat dalam keadaan tertutup. Pasal tu Nabi kata, itu tanda alamat. Benda itu tak elok. Benda yang disembunyikan, buat belakang-belakang, cakap belakang-belakang, kan? Bisik kita 2-3 orang. Kita tahu dah mesti tak elok. Jadi kalau benda-benda yang macam tu, pasal tu saya kata ajaran-ajaran sesat ni mudah ya. Ajaran sesat dia tak akan buka public. Dia kata, "Jom. Ikut aku malam ni pergi kelas." Di mana? Masjid mana? Ya ni kita tak buat di masjid. Boleh aku nak ajak 2-3 orang? Hai, jangan. Kita pergi dulu.
pi masuk dalam tu. Pasal tu yang semua ajaran-ajaran yang buat secara tertutup, berselindung, tak bagi orang rakam. Tu peringat tuan-tuan. Kan? Dah buat tertutup, tak, kita nak takut apa? Hang dengar apa aku nak kata, dengar apa aku nak cerita, tak mana tak betul, tak mana tak kena, hang apa betul. Kita bukan nak benda nak tuan-tuan. Selalu tuan-tuan dapat kad menikah kali ke berapa? Dia jemput ni pernikahan kali ketiga. Tak ada. Semua kali pertama. Tapi saya nak habang, yang tu bukan berdosa, yang tu bukan salah, yang tu pun mereka buat sengap-sengap juga ustaz. Yang tu takut. Yang tu tak apa, yang tu dia takut. Pasal tu kalau bini laki balik main ni, tuan-tuan ada satu cerita pilah malam-malam ni sementara nak balik. Sebelum ni laki dia telefon, dia duk letak kata tau. Lepas dia menikah dua, dia telefon ni, tuan-tuan perasan, kalau telefon dia duk pegang saja. Tuan-tuan terus boh lah. Jangan duk tanya menikah ke tak, yang tu lekeh. Kalau dia pegang, tidur pun duk pegang ya. Tuan-tuan, bila abang? Boh terus. Bila abang? Pergi dengan siapa? Tapi kalau tuan-tuan tanya, abang menikah, dia akan kono. Boh ya, bila abang? Hantar ke? Abang tahu. Abang bila? Akan kita tak tahu lagi. Dia pun abang bulan lepas. Cik bukan tahu tapi dah abang-abang. Hang tak tahu ke? Tu hang tanya pasal apa bila? Saja tembok pi Jadi nak jadi tak cerita lagi tu, intro pun. Jadi dia oleh kerana dia takut benda salah, benda tak betul, dia pi bubuh telefon dia dalam cempung kain pelekat. Ni dia ikat dalam kain pelekat ni. Lepas tu bunyi. Bila bunyi tuan-tuan, dia lupa tang mana. Dia tak tahu mana telefon aku. Laki dia tu yang bunyi langkaing tu apa dia? Dia kata kubur langkaing. Awak abang jadi lagu tak ketahuan hala ni. Macam orang ada buat salah apa? Memang dia ada buat salah, tapi bukan salah dengan Tuhan, salah dengan kita. Jadi kalau nampak dia lemah semacam, dia takut semacam ya, tuan-tuan jaga. Nak peringat hal tu je kan. Baik, kita sambung balik. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata al-birru, yang dikatakan kebaikan itu ma itma'annat ilaihin nafs, sesuatu yang hati tenang padanya. Yang dikatakan kebaikan, benda yang benar, benda yang betul, benda yang halal, hati tenang. Pasal tu orang ambil benda haram, orang guna duit haram, makan duit haram, buat cara tak betul, menipu dan sebagainya, hati dia tak tenang. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, lebih baik kita ala kadar hidup. Orang kata apa? Biar tak senang tapi tenang. Biar tak senang tapi tenang. Macam saya cerita dekat tuan-tuan, orang yang buat salah ni, dia senantiasa gelisah, resah. Mungkin dia rumah besar, tidur atas tilam, aircon kiri kanan, tapi dia takut. Dia senantiasa dihantui oleh kerja-kerja dia yang tak betul. Oleh cara, pasal benda yang tak betul, ketahuilah lambat laun akan terbongkar. Pasal itu dia takut. Sedangkan orang yang kalau kita buat kerja betul, kita tak ada buat benda salah, tak langgar undang-undang, kita tidur lena. Pasal tu yang kata tuan-tuan nikmat ni, tuan-tuan mungkinlah taklah duit banyak ke apa ke, tapi pantang tok kepala, tak tok kepala pun tidur. Makan lalu, ini duit beratus-ratus juta, makan pun tak lalu, duk takut ni kan. Lepas tu ada satu hamba Allah ni kena tahan pencegahan rasuah.
Apa tu dah lama kena soal sesak tu, orang hantar makan. Tahu tak makan? Tak lalu. Tak apa, kenyang lama dah. Oh, dia kena ayat tu tuan-tuan. Tobat tak kena. Kan? Pulih masuk round nak cari orang main mocun, dia sini kecemah lah, terkencin dah. Kan? Apa buat apa duduk lagu tu? Hidup lagu tu sampai nak buat apa tuan-tuan? Ha? Hidup kalau dalam keadaan gundah gulana ni apa, pi berjalan apa luar negara pun semua pun duk susah hati, tak ada makna. Maka Nabi kata lah sekali, Nabi kata apa? Satu benda lagi kalau kamu nak tahu kata benda tu dosa, wa taraddada fis-saghr, hati kamu berbelah bahagi nak buat benda tu. Jadi kalau tuan-tuan jumpa tanda-tanda benda tu, tinggalkan. Kerana ia tanda kepada benda yang salah dan benda yang diharamkan oleh Allah. Hati boleh jadi pemberi hidayah. Hati boleh jadi petunjuk kalau hati itu bersihlah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bincang pada malam ini dapat panduan dan pedoman. Dalam hidup ni tak ada benda lebih besar. Quran kata apa? Qad aflaha man zakkaha, berjayalah orang yang Tuhan bersihkan hati dia dan jiwa dia. Sebaik-baik pembersih hati ni, wa anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Wa qad khaba man dassaha, rugi dan binasalah orang yang hati dia kotor. Itu hati itu penting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati saya, Allah Ta'ala berkati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.